Macam Wan kata lebih confident guna PC. Jadi itu cerita dia. Dia kunci dia simple. Buyung ada gambar punya. Berjanggut-janggut. Tu dia. Asal nampak apa tu jambu. Kena unmute lah buyung kau nak cakap. Kan saya buat galeri ni baru saya nampak buyung kat situ. Kerja coach. Kerja? Tengah kerja. Ya ke? Mana kapal terbangnya? Kapal terbang. Nanti petang. Nanti petang. Ya. Buyung, macam mana Buyung? Macam mana you sekarang ni? Buyung, saya tak ingat you follow saya, tak silap saya 2 tahun lepas ke? Tak masuk kan? Masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun kan? Jadi mungkin you boleh share you punya pengalaman apa tu, tak tahulah apa-apa saja you rasa nak share lah. You boleh tanya saya ataupun you nak share, silakan. Apa-apa saja terfikir. Senang. Tak tahu mana-mana lah suka hati lah. Poin-poin utama cuma kena respect time besar, kena gaji setup yang betul-betul atau terang-terang nampak. Lepas tu jangan lupa buat mapping. Setiap PP yang akan di-entrykan. Itu lah. Yang penting santai. Yang penting apa? Santai je. Santai. Jangan terlalu serius sangat, jangan terlalu macam fokus ataupun bergantung sangat pada benda tu lah kan, betul tak? Ya. Wan. Saya nak tanya, saya trade apa? Sekarang saya masuk Gold, EU, EJ, GU. Banyak pair masuk tu? Tak banyak. Tak banyak tu? Saya masuk hari Isnin. Saya masuk hari Isnin je. Hari ini saya tak masuk lagi. Jadi jenis hold lah sekarang ni kan? Iya. Buyung sekarang ni saya nampak you main weekly dan monthly, saya perasan. Iya coach. So apa pandangan you trading guna time frame besar? Saya rasa orang akan marah you guna monthly tu. Bila nak kaya dia kata. So apa pandangan you pasal time frame besar, time frame kecil? Silakan. Saya ada plan nak hold 3 bulan. Saya plan nak hold semua 3 bulan. Modal pun saya ready 1K untuk jadi swinger. Macam mana you punya hasil setakat ni? You dah 2 tahun. Macam mana you punya hasil? You nampak apa, you belajar apa, you learn apa, ataupun you boleh bagi tahu apalah. So far, alhamdulillah. Sekali tipu, balik withdraw, alhamdulillah. Buyung tak ni banyak pun, tapi alhamdulillah cukup. Ya. Sebab kalau kita boleh withdraw tu bermaksud kita dah melepasi zon orang yang MC. Kena depo lagi. Itu dah peringkat bagus sebenarnya. Jadi bukan pasal banyak ke sikit. Ramai orang mengagungkan yang aku boleh draw banyak, tetapi mungkin sekali tu je lah kan. Lepas tu banyak kali depo. So jadi bergantung kepada individu ataupun orang tersebut lah. Jadi itu saya rasa bezakan ialah kita ni berjaya dan juga tak berjaya bergantung kepada apa yang kita buat lah. Macam contohnya ialah kalau you boleh macam saya tak kisah sangat withdraw tak withdraw pasal saya dah ada duit trade tahun lepas untuk tahun ni. Tapi ada juga akaun yang kita grow dan kita gunakan bergantung pada pengurusan akaun lah. Jadi pada saya rasa you dah buat banyak bagus sangat dah kan. Jadi itu pandangan saya lah. Ya coach. Semuanya hasil belajar dari YouTube yang coach pagi tu. Semua saya tengok habis. Itu dia. Dekat 1,600 video kat situ. Kalau siapa nak tahu apa dia? Tolak yang lama-lama lah. Tolak lama lah sikit. Kalau tidak penat lah kan. So jadi Buyung ni kalau you nak tahu, mungkin tak kenal, ini salah seorang admin dalam kita punya group lah. Selain Dana ni, Buyung lah.
So Buyung di Brunei kan? Ya, Brunei. PKP di Brunei macam mana? Perintah pergerakan. Masih lagi ke? Belum, belum, belum. Oh tak buat, dia tak buat Belum strict lah. Oh, Cuma sebab rendah kan kes dia sana kan? ya, still rendah. Masih boleh jalan-jalan lagi. Baik. Saya kalau kat sana tu sampai je Brunei nasi katok lah, apa lagi. Makan sampai gemuk. Sound. Kalau datang sini sound. Oh, sound Okey, Roger. Aslan kata audio PC kamera tak boleh pakai. Okey, Buyung, apa lagi yang you nak share ataupun ni? Tak kisah apa-apa benda nak tanya, nak share ke ataupun saja je nak dengar apa you nampak ataupun nak bagi pandangan ke. Silakan. Nak share apa ya? Tak tahu lah coach nak cakap apa. Cuma saya nak sarankan bagi pada yang baru lagi, jangan terlalu ikutkan signal-signal sipu-sipu atau otai-otai yang dalam grup tu. Kalau boleh, try buat mapping dulu sebelum entry, cari mapping dari time frame besar. Kena tahu trend besar kemana jalannya. Macam itulah. Apa-apa yang kurang pasti boleh share di grup. Mungkin orang-orang lama di sana boleh bantu, insyaAllah. Ya. So itu nasihat Buyung lah sebagai trader dah 2 tahun. Dulu pun daripada awal kosong kan. Lepas tu you start juga kan satu persatu kan. Jadi ada perubahan dalam masa setahun 2 tahun, memang banyak perubahan. Alhamdulillah. Thank you. Okey Buyung. Terima kasih Buyung. Okey. Dan siapa-siapa yang ada soalan-soalan lain tu silakanlah. Kita boleh on je, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni antara benda yang saya nak you nampak juga ialah pasal macam mana Buyung menekankan ialah macam tadi Syukri tanya. Mapping kan perlu buat ke tak? Macam Buyung sendiri pun sampai sekarang boleh buat mapping. Macam saya pun bisa always mapping sebab kita kena tahu trend. Even saya rasa satu word yang saya boleh ambil daripada dia ialah walaupun signal ataupun master bagi analisis, tetapi kita kena buat bagi signal, kita jangan bergantung pada dia, kita kena buat analisis kita sendiri. Itu yang dia tekankan lah. Okay, Hash kata, Coach kalau saya nak close pada hari sama, saya kena tengok time frame mana, weekly juga ke? Dia sekarang ni Hash, saya rasa you punya masalah mungkin dari segi problem tak faham iaitu apa yang berlaku sebenarnya. Maksudnya lah, dalam trading kan selepas you buat basic mapping, you kena ada konsep 3TF. So 3TF tu maksudnya lah you kena tengok adakah 3 time frame tersama dan time frame kat tengah tu adalah trading time frame ataupun kalau you pilih yang belakang, trading time frame belakang yang mungkin adalah pilihan you. Okay, so jadi sebenarnya kalau H punya soalan tu, you kena rujuk kepada iaitu kalau you masuk H1, dia kena keluar H1 lah. Dia, konsep dia mudah, masuk ikut pintu, keluar ikut pintu. Jangan keluar ikut tingkap. Kan, masuk ikut pintu depan, cuba keluar ikut pintu depan. Jangan pula pergi keluar pintu dapur. Kan? Jadi tu konsep tu macam tu lah. Kecuali you memahami yang masa you masuk H1, H4 tu berada di time frame monthly ataupun weekly ataupun daily yang baru nak bergerak. Itu mungkin boleh hold ikut time frame besar. Jadi, mengenal pasti sebenarnya. Entry position dan exit position pada time frame adalah sangat kritikal. Jadi itu jawapan saya pada H, mungkin sekejap tetapi penting gila penting, bapak gila penting. Memahami apakah tadi time frame. Jadi orang tanya, kan dulu ada orang tanya saya, H1 ke H4 bagus kot. Pegang H4, H1 ke L15 mana nak pegang? Weekly nak pegang. Sebenarnya you boleh pegang mana-mana. Cuma kalau M15, TP dia kecil lah. Jangan M15, TP dia pada daily. Jadi tak kena lah tu. Faham tak? Jadi cuba memahami kaedah ni. Kan trading time frame mana nak pakai, kena pilih sendiri. Dan bila ada trading time frame pula, kena tahu entry tu. Jadi bila kita establish trading plan, kita kena ada single trading plan. Maksudnya single time frame trading plan. So bila kita fokus pada single trading plan, bermaksudlah kita akan fokus, okay, aku akan create this trading plan, dan aku akan fokus this trading plan, dan aku akan jalankan this trading plan untuk membolehkan aku ni sebenarnya, okay, faham, aku menggunakan time frame ni. Dan kalau you nak exit time frame lain pun boleh, you kena ada trading plan time frame lain, tapi agak sukar lah untuk orang baru fokus kepada iaitu satu single tadi time frame. Itu jawapan saya pada H. Okey. Ada soalan daripada Serena Paul. Serena Paul dia kata kalau pada pendapatku saya patut sama belajar atau fokus forex je full time.
Okey, saudara saja tanya, kalau trader muda sebaiknya sama belajar ke atau fokus trader betul? Okey, macam ni. Saya punya pandangan, ini pandangan peribadi, bukan pandangan pakar ke, just pandangan saya. Saya rasa education is really important pada saya. Pendidikan sangat penting. Dan pada saya kalau boleh kan belajar sebanyak mungkin kan. Maknanya jadi profesor ke, jadi apa sebanyak mungkin. Maksudnya saya sangat galakkan you ada education. Okay, kenapa saya galakkan? Kita galakkan tu bukan pasal kita nak sertifikat ataupun kita nak dapat ijazah kan, ataupun kita nak dapat master, bukan, dan bukan title yang kita nampak. Tapi sebenarnya bila you start pergi moving forward pada angle macam tu, sebenarnya you akan explore ataupun you akan expand you punya mind. So bila you start explore ataupun expand your mind, you faham dia punya philosophical punya metodologi, analogi dan juga cara-cara berfikir secara strategik dan pelbagai perkara berlainan. Jadi contohnya you buat tesis kan, you jawab secara objektif. Sebenarnya bagi saya akademik penting. Akademik tu bukan maksudnya menjamin peluang pekerjaan, tapi dia bina you punya mindset, cara berfikir. Saya rasa itu yang penting sebenarnya. Jadi cara berfikir. Kalau kita tak ada pilihan lain dan maksudnya lah kita tak ada exposure lain, jadi akademik sangat penting. Even saya kalau diberi peluang pun, maksudnya dari segi masa saya memang akan teruskan dari akademik sampai profesor dan sebagainya. Saya degree holder tapi saya tak pergi sampai dekat situ. Jadi pada saya ialah sangat penting adalah pelajaran. Sebab pelajaran tu mencerdikkan minda sebenarnya. Dia bukan nak segulung ijazah lagi, dia bukan. Jadi secara tak langsung dia akan reflect kepada you punya trading sebenarnya. Dia akan reflect, confirm. Sebab how you do anything is how you do everything. You buat satu perkara, dia akan menunjukkan perkara yang lain. Kan kata cikgu saya dulu, dia kata masa saya sekolah dulu, masa dulu papai hitam kita pakai kapur. So adalah budak cikgu pun dia kata okey, Azwan kan, ada nama budak tu nama dia Azwan. Azwan kan, bukan Azwan Ali, not my level, bukan Azwan kawan saya tu. So dia pergi pada papai hitam tak sampai atas tu kan. Jadi cikgu cakap, kenapa kau tak padam? Ada yang tertinggal kan kapur. Dia kata, kenapa Azwan ni? Dia kata saya dah cuci cikgu. Lepas tu cikgu tu cakap dengan selama, dia kata ini mesti berak pun tak cuci. Maksudnya berak pun tak bersihkan habis. Lepas tu budak tu tercengang. Saya pun cakap apa kaitan dengan papan hitam dengan basuh berak dekat rumah ataupun kat tandas kan. Jadi sebenarnya iaitu benda maksudnya lah betul cikgu tu cakap, sebab how you do it is everything. Maknanya kalau you tak detail kat sini, takkan detail tempat lain kan. Jadi sama juga berfikir. Kalau you tak berfikir dengan cara bijaksana berdasarkan pembelajaran you, saya berpendapat you takkan boleh berfikir kat sini. Jadi itu sangat penting sebenarnya. Jadi saya nampak pembelajaran ni ataupun education ni sangat penting. Kan tak kira lah you belajar apa benda pun sebenarnya, sebab dia akan reflect dalam trading. Itu satu. Okey. Hala 7 pula. Okey, hala 7 juga. So hala 7 ni maksudnya macam ni. Hala 7 tu maksudnya lah kalau you macam okey aku dah dalam pembelajaran, aku tak minat benda-benda yang melibatkan contohlah engineering ke doktor ke ataupun law ke dan sebagainya. You boleh masuk dalam bidang pembelajaran, contohnya dalam financial instrument kan. Cuba you jadi macam investment, managing risk. You ambil tajuk-tajuk macam tu tau. Cash flow management kan. Risk management kan. Dia ada benda tu. Even you boleh masuk dalam forex trading dari segi education, you boleh ambil MSTA kan, certified untuk master technical analysis. Saya nak ambil tahun ni tiba-tiba COVID pula kan. Jadi ada benda tu pasal delay. Jadi pembelajaran ini sangat penting. So jangan pernah tinggal pembelajaran. Tambah you muda dan sebagainya, saya highly encourage, highly recommend you belajar kan, you belajar. Dan pasal apa you boleh trading, you sebab bila saya sebut satu benda saya bagi tahu ya. Mungkin ramai orang kata pada saya ialah kita jadi full time trader. Coach buat road to FTT, maksudnya ialah kita tak payah bekerja ataupun bisnes, tak ada. Maksud saya road to FTT itu maksud ialah kita ada hala tuju kepada wealth creations kita, pada wealth strategies kita. Kita ada strategi kekayaan dan keberlimpahan kita. Jadi kekayaan dan keberlimpahan kita tu kita fokuskan kepada ialah kita ada duit yang banyak dengan risiko paling rendah, kita dapat return dan kita boleh hidup untuk jangka masa yang panjang. Dipanggil critical mass lah kan, dipanggil keberlimpahan punya strategi. Jadi apa yang saya nak tekankan ialah kita kena start lihat dari segi kita punya kan, apa yang kita buat ni kan, sebenarnya membentuk kepada kelangsungan kita akan datang. Kan dia akan membentuk kepada hala tuju kita akan datang. Jadi kalau you kata pada saya ialah okey aku tak faham dan sebagainya dan aku tak nak, sebenarnya dia membantu you untuk jangka masa panjang untuk you dapat sesuatu yang you tak dapat sebenarnya melalui pendidikan. Kan kalau kita tak melalui pendidikan, kita memang agak rugilah. Jadi saya sangat-sangat recommend iaitu you belajar kan, dan even kalau you tak belajar dalam akademik yang you tak minat, cari akademik yang you minat. So benda ni akan reflect sebab you akan jadi someone lah dari segi bidang-bidang khususnya dari segi financial, khususnya bidang-bidang dalam saya interesting enough financial world. Dulu saya langsung tak suka tambah-tambah account dan sebagainya, tapi saya berpendapat dia sangat penting sebab dia akan bina minda you.
dan masuk bidang tu lah. Masuk bidang tu maksudnya mungkin jadi trader, mungkin jadi juga bidang dalam bentuk brokerage, IB, tak kira masalah asalkan dalam financial world tu. Jadi ambil education dan jadi benda ni. Jadi bila saya sebut, saya nak patah balik point saya tadi lah, saya kata route to full time trader maksudnya ialah bukan maksud full time tak bekerja, maksud kita ada pilihan. Kan? Pilihan di antara okey aku nak kerja pun boleh, aku tak kerja pun boleh. Itu maksud saya. Dia memberi freedom, pilihan. Itu maksud route to FTT sebenarnya yang saya bawa dan perjuangkan ni lah. Kan? Maksudnya you ada pilihan. Tapi adakah kita tak patut bekerja? Tak. Even apa yang saya buat sekarang ni pun, kan, saya setiap hari live ni, saya dah ada dekat 1,600 video dan saya live boleh kata siang malam adalah kerana minat saya, passion saya. Tapi kalau saya tak buat benda ni pun saya boleh je hidup, tak ada masalah. Akaun saya okey, kan income saya ada. Jadi saya tidak berkata saya buat ni pasal semangat saya, passion saya nak jadi orang yang berguna sebaik-baik manusia ialah memanfaatkan diri untuk orang lain. Itu saya kan. Lepas tu saya nak banggakan ibu bapa saya yang dah meninggal dekat alam sana kan. So, somehow saya rasa apa saya buat ni membanggakan dia ada anak yang baik, anak yang bagus, anak yang memanfaatkan diri dia pada orang lain. Saya rasa. Kan mungkin you rasa benda lain. Okay. So saya nak you clear benda-benda ni. Okay. Supaya faham. Alright. So jangan pernah berhenti sebenarnya. Terus belajar. Belajar sangat penting. Sumpah cakap. Kan tak kira apa bidang. Tapi you boleh fikir bidang, cerita. Clear? Alright. So betul ke kalau M1, M5, M15 hanya untuk scalping je, start daripada M30 ke atas baru boleh swing? Secara directnya, kan secara terusnya ialah hash tanya soalan. Hanya untuk scalping, saya secara teknikalnya ya. Tu jawapan untuk hash. Pendek tapi secara teknikalnya ya. Betul. Untuk swing tak? Untuk swing you kena pergi kepada at least lah pada saya hash 4 minimum. Bagi saya permulaan swing ialah daily. Saya punya permulaan swing dan juga weekly. Okay? Sebab benda tu lain lain bulanan. Silakan. Alright, so saya rasa kita dah tak cukup masa. Terima kasih semua. Kita sekarang dah pukul 12.27. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih atas semua yang bagi tahu. Dan welcome dan hopefully you dapat session. Dan session ni kita akan teruskan harian. Ajakkan kawan dan sebagainya untuk kita bincang macam ni. Kan juga ajak juga semua yang terlibat supaya kita boleh melibatkan diri benda. Alright, terima kasih semua. Jumpa lagi